Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Sulbari, AA200184. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang tentera Terracotta. Pada awalnya, ketua mereka ini mempersoalkan apa yang terjadi selepas hari kiamat. Adakah kelahiran semula, hari pembalasan, atau tiada apa-apa yang terjadi? Okey, ketua kumpulan mereka, Qin Shi Huangdi, cadang lebih baik bawa bala tentera untuk menghadapi hari kiamat. Terjadinya pada 1974, rakyat tempatan pada waktu itu telah terjumpa satu tempat arkeologi yang mana mengandungi 8,000 patung tentera bersenjata serta berkuda dan siap untuk bertempur. Okey, kenapa Cheng Shi Huangdi ni nak sangat bawa tentera selepas hari kiamat? Ini kerana dia amat taksub akan kekuasaan yang dia miliki, memandangkan dia telah menakluki China sejak umur beliau 13 tahun. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Arifin. Hari ini saya akan menerangkan mengenai latar belakang Terracotta Army ataupun Terracotta Warrior yang disebut dalam bahasa Melayu Tentera Terracotta. Terracotta Army ini merupakan salah satu daripada tapak warisan dunia UNESCO sejak 1987. Patung-patung terracotta ini telah dijumpai pada tarikh 29 Mac tahun 1974 oleh beberapa orang petani tempatan di Lintong, wilayah Shanxi, China yang berdekatan dengan makam Maharaja Qin iaitu Maharaja yang pertama. Menurut pakar arkeologi, ianya dibina sekitar tahun 210 hingga 209 sebelum Masihi. Ketinggian patung-patung ini juga antara 183 hingga 195 cm. Berdasarkan peranan mereka, patung tertinggi merupakan para jeneral. Antara patung yang dijumpai termasuklah pahlawan, kereta kuda, pegawai akrobat, orang kuat dan ahli muzik. Anggaran semasa adalah dalam 3 lubang yang mengandungi terracotta terdapat 8,000 tentera, 130 pedati dengan 520 kuda dan 150 tentera kavaleri. Sebahagian besar darinya masih tertimbus dalam lubang. Ramai pakar kaji purba percaya bahawa terdapat banyak lagi lubang yang masih belum dijumpai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, tentera terracotta adalah patung yang menggambarkan tentera kerajaan yang terbuat daripada tanah liat dan dikuburkan dengan makam Maharaja Qin yang pertama. Patung-patung ini bervariasi tinggi, seragam, gaya rambut dan senjata mengikut pangkat dan peranan masing-masing. Ada patung-patung yang menggambarkan pasukan tentera seperti seorang pegawai kerajaan, seorang jeneral, angkatan bersenjata, pasukan berkuda dan kereta. Dan ada juga patung-patung bukan tentera seperti tukang, pemuzik, akrobat dan patung haiwan. Walaupun patung ini terbuat daripada tanah liat, senjata yang mereka bawa adalah senjata asli yang terbuat daripada gangsa. Senjata-senjatanya ialah seperti tombak, pedang, busur dan anak panah, kapak dan sebagainya. Yang menariknya ialah dari lebih 8,000 patung, tidak ada satu patung pun yang mempunyai perincian wajah yang sama, termasuklah patung kuda. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Ni hao, 我叫 Ikmal Arif. Jadi hari ni saya akan bercakap tentang cara pembuatan Terracotta Warriors. Jadi Terracotta Warriors ni dibuat daripada tanah liat, dan ia mempunyai bentuk yang unik kerana setiap tentera Terracotta Warrior itu mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menunjukkan seperti dunia yang nyata. Jadi muka mereka dibuat menggunakan acuan. Jadi acuan muka ini ada banyak untuk menunjukkan ekspresi muka yang berbeza, untuk menunjukkan orang-orang yang berbeza. Selain itu, badan mereka merupakan badan Terracotta Warriors ini sama mengikut pangkat mereka, dan kaki mereka dibuat dengan cara yang sama seperti cara saliran yang berada di bawah terracotta
dibuat dengan cara yang sama. Jadi itu saja. Assalamualaikum dan ciao. Nama saya Syed Ahmad Iqbal Rafiki bin Syed Muhammad Syairan. Nombor metrik saya AA200730. Saya akan membentangkan tentang tokoh utama di sebalik Terracotta Warrior ataupun dikenali sebagai tentera Terracotta. Tokoh utama di sebalik tentera Terracotta ini ialah Qin Shi Huang yang mengisytiharkan dirinya sebagai Maharaja pertama Cina. Baginda kekal sebagai tokoh yang penuh kontroversi dalam sejarah Cina. Setelah menyatukan Cina, baginda dan ketua penasihat baginda meluluskan beberapa pembaharuan besar yang bertujuan mengeratkan perpaduan dan oleh itu mereka menjalankan beberapa projek gergasi. Antaranya termasuklah makam bersaiz kota yang dijaga oleh patung-patung tentera Terracotta yang bersaiz manusia. Oleh itu, baginda meninggalkan tentera Terracotta ini sebagai warisan yang akan menjadikan baginda tokoh yang menjulang tinggi dalam sejarah Cina. Sekian saja pembentangan daripada saya.